saja. Untuk menyampaikan nasihat di antara Fatimah dan Aisyah, moga-moga apa yang disampaikan ini dapat kita bersama-sama mengambil nasihat dan sama-sama kita muhasabah diri kita dan untuk kita memperbaiki diri kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, diharap sama-sama bersabar di dalam masjid ini, masjid yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan sebagai tempat sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita hendak memaksa bahwa yang benar-benar diri Allah ini dan kita menuntut dari kita membakar dari sekian. Saya menjemput oleh Ibrahim untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ma taufiqi wa anusari illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah qail wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin bersahabat masjid, imam dan rekan-rekan yang dimuliakan. Saya memulakan tadi ini membaca sebuah ayat yang berhubung dengan perubahan hidup dan tanggung jawab kita. Bahwa perubahan apa yang disebut pertumbuhan, perubahan dalam sistem hidup manusia itu ditolak daripada diri. Sebab itu Al-Quran menyebut wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa tak? Apa? Ini Al-Quran menyebut perubahan ini bermula dari diri. Wa nafsi wa ma sawwaha maknanya dari diri. Kalau nafsu itu tidak teratur, kalau orang yang buat kerja ni Quran tak tahu baca, jadi kita kena sabar. Jadi kita nak tegur kita kalau dia tahu Quran tak apa. Sebab tu saya kata dan pengusi Tungku Sakhariah tersebut, kita tunggu Quran dan tafsir. Wa nafsi wa ma sawwaha, penyucian diri. Nak cakap soal pembangunan, nak cakap soal masyarakat, nak cakap soal masjid, mendirikan masjid, mengimarahkan masjid, nak cakap soal keluarga, itu mulanya adalah pembentukan apa yang disebut mula daripada nafs. Maka kalau niat itu baik, diri dibersihkan, maka diri itu boleh selamat. Kita tidak menjadi hamba melainkan kepada Allah SWT. Tapi tujuannya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka matlamat kalau kita dalam masyarakat, dalam masjid, kita mesti takwa, ke arah ketakwaan, bukan kerana muslihat lain. Dan ini yang disebut dalam Al-Quran. Apa jangan sabar. Mana tu ada dulu. Pulau banglah. Saya pakai langsung biasa. Jom yang pengai. Saya ulang ayat tadi. Maknanya kalau besok kalau dakwah, kita baca Quran,
orang ganggu, apakah kita kena rugi? Tak boleh kan? Sebab itu saya bagi tahu tadi, matlamatnya ke arah ketakwaan kepada Allah SWT. Dia ada hikmahnya apa-apa ujian. Jadi kita tahu bagaimana mereka sana. Kalau dalam hujah itu kita bawa ke pasar yang melanggar adab dan akhlak ataupun budaya dalam masjid, maka musabah Allah. Tetapi kalau hujah kita itu berlandaskan Quran, akidah dan akhlak, tidak ada sebab, ada halangan. Sebab itu saya bawa ke pasal ini. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nak cakap pembangunan, nak cakap politik, nak cakap pendidikan, nak cakap rumah tangga, nak cakap soal nelayan. Dia tak bolehlah daripada jadikan manusia ini matlamatnya itu ke arah takwa kepada Allah. Kalau lari, maka batas akhlak tak jaga. Maki hamun boleh, fitnah boleh, curi wang boleh, hilang duit lembu boleh. Kerana matlamat asas itu tidak ada, jadi batas akhlak tidak jaga. Apa jadi kalau tujuan menyucikan itu tidak dilakukan? Quran menulis ada pilihan dua. Satu, sambungan ayat tadi, qad aflaha man zakkaha, menang, berjayalah kalangan yang mampu menyucikan. Maknanya ibadat salat kita sempurnakan, masjid kita imarahkan, hidup kita dibersihkan, jangan jadi takabur dan angkuh, jangan jadi penghalang kepada kebaikan dan ma'ruf. Maka qad aflaha man zakkaha, berhasillah, menanglah orang yang berjaya menyucikan. Di sebaliknya, waqad khaba man dassaha, rugi dan celakalah orang yang memilih dalam kesesatan. Nah, ini yang dibuat, yang disebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maknanya berjayalah orang, falah ini kemajuan dan kemenangan bagi yang menyucikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan rugikanlah orang yang engkar adalah. Ini makna ayat Quran ini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi kalau kita boleh pasal di pasal Al-Quran, tapi saya tak kita ada saya pada Yang mana dia jalan? Mana orang buat mana Tenang semua. Rumah Allah. tak ada cara itu. Semua tenang. Ni tak maju. Tenang semua. Sahabat, ini mudah-mudahan pengajaran, karena ayat saya baca itu cukup tepat, yaitu ada pertembungan dua aliran, dua faham. Kita pilih tazkiyah, menyucikan diri, menjaga akhlak, jangan menghina,
mengaibkan orang. Jangan tunjuk takabur kita. Qad aflaha man zakkaha, falah. Kemajuan, kemenangan bagi orang yang menyucikan, yang tunjuk kesabaran, yang tunjuk istiqamah dalam perjuangan. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang menjalankan kegiatan yang menyesatkan dan menghalang usaha kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat. Ingat, sengaja saya ulang ayat itu berulang kali kerana ayat itu ada hubungan dengan hidup kita, kerja kita, perjuangan kita, pembangunan dan pertumbuhan. Sebab tu saya tak ada lah ganggu sangat. Sebab kalau orang yang berpikir, so dia baca, kira sudah. So dia baca, buat. Itu lebih baik. Bagi saya 20 minit, bagi dia 20 minit. Sama. Tapi yang sebaliknya berlaku, jangan begitu. Ganggu, takabur. Tapi insya-Allah kita doa mudah-mudahan 6 hari bulan ini kita bawa sejarah baru yang tidak tunjuk takabur, yang tidak tunjuk budaya yang menyesatkan dan sangsing, yang angkuh. Kerana masyarakat Melayu, masyarakat Islam ini kena bawa balik semangat itu. InsyaAllah. Kita boleh beza pendapat, tapi jangan tunjuk sombong dan angkuh. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Saya minta maaf yang berbuat tak nak menyusahkan apa-apa. Tapi kalau cakap ini tak ada masalah. Saya biasa saya biasa 10 tahun dah macam ini. Cuma yang kena akhirnya apa? Kita kena fikir politik ke ekonomi ke peribadi ke keluarga. Asas dia tu mesti balik jadi baik. Asas dia tu disebut qad aflaha man zakkaha. Asasnya tu bersih diri. Ada angin pun. Kalau diri macam tu, macam mana nak bersihkan masyarakat? Kalau kerja tak hormat undang, kerjanya tunjuk sombong dan angkuh, bagaimana? Sebab itu qad aflaha man zakkaha. Kok mana pun berjayalah orang yang mula membersihkan diri mereka. Tazkiyah. Syekh Qardawi menyebut zakat itu adalah penyucian harta sebenarnya. Zakiyah, tazkiyah maknanya istilah itu zakah, penyucian. Jadi mula tu pembersihan. Kalau tidak jadi macam ni ya. Saya harap kawan-kawan dan kuasa yang ada, anak-anak muda yang hadir, ya, kita belajar dari pengalaman ini, ya, bahawa cara angkuh sombong tak boleh diteruskan. Dia bukan budaya kita, bukan akhlak Islam. Padahal kalau mari umpamanya berjemaah, kemudian bagi pandangan tak apa dia. Jemaah tak datang. Jadi hari ini mari bagi arahan politik. Masjid ini untuk arahan politik, bukan untuk jemaah. Jadi semua Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan taufik hidayah kepada kita. Dan bagi saya tiap peristiwa itu harus mendewasakan kita, memberikan kebijaksanaan. Ya, ini kalau Quran dalam dakwah ini, kalaupun ada ujian-ujian begini, ya kalaupun terpaksa ada perbezaan pendapat, seperti kita dengan sahabat, Quran menyebut wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau nak beda pendapat pun dengan cara baik. Jadi mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan. Saya bekerja memang ada 3 jenis. Bukan mungkin tak 1 jadi 4 sekarang. Jual saya pernah bagi segala ringkas. Itu pun buat susah. Sekali lagi kita doa kepada Allah Taala. Dan kebetulan tadi Datuk Alim sampaikan ada surat penting daripada pesan penting daripada Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi untuk umat Islam dan rakyat Malaysia yang dilancarkan 4 hari yang lalu oleh Mursyidul Am Mas Tuan Guru Umi Abdul Aziz. Surat ini 3 halaman ditulis khas, pesan khas dari Syekh Yusuf Al-Qardawi kepada umat Islam. Jadi kalau kita tengok Qardawi tulis dia Allahu